And up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the tide of the ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamidi bin Muhammad Zain. Dalam tugasan ini, saya memilih dialek Perak. Singgah bermalam Roma Baude, makan nasi sayur keladi. Singgah bermalam Roma Baude, makan nasi sayur keladi. Ini adalah biodata responden. Namanya adalah Aziz Ashikin binti Abu Mansur, Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis, kelas Pendidikan Islam. Beliau asal di Perak. Tanpa melengahkan masa, ayo kita ikuti temu bual saya bersama responden. Bandar Diraja, tempat lahir labu sayur. Isi air sejuk, tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa hangat tidur, jom mandi Latte Iskandar. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang saya kasihi sekalian. Pada pagi ini saya bersama dengan salah seorang warga Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis untuk ditemu bual bagi melengkapkan tugasan yang kedua saya bagi kursus fonetik dan fonologi, iaitu saya ditugaskan untuk mengkaji dan menganalisis dialek-dialek yang terdapat di Malaysia. Sebelum itu, apa khabar Aziz Ashikin? Alhamdulillah, khabar baik. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat banyaknya dialek yang digunakan di Malaysia, khususnya seperti dialek Kelantan, Pahang, Kedah dan sebagainya. Namun, untuk tugasan ini, saya lebih suka untuk memilih dialek Perak. Jangan tidur lagi, Sutepeng ada night safari. Tengok gunang-gunang singgah ke Kuala Sepetang. Sebelum saya meneruskan temubual ini, bolehkah Ashikin menjelaskan biodata seperti nama, kelas, asal mana? Boleh. Pertamanya saya nak terima kasih dulu kepada Hamidi kerana menjemput saya dalam temubual ini. Nama saya Aziz Ashikin binti Abu Mansur. Saya kelas Pendidikan Islam STAM dan saya berasal dari Sungai Siput, Perak. Adakah Aziz tinggal di kawasan bandar ataupun luar bandar? Sungai Siput ni kita jadikan sebagai kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan khususnya berkenaan dengan dialek ini, suka untuk saya mendefinisikan apa itu dialek. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dialek dapat didefinisikan sebagai satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard lorak Perak daerah itu. Bolehkah Aziz jelaskan penggunaan dialek Perak ini dalam komunikasi seharian? Dalam dialek Perak ni, khususnya yang saya gunakanlah di negeri Perak, memang mempunyai ciri-ciri unik yang membezakan daripada dialek-dialek di semenanjung Malaysia. Bolehkah saya tahu Aziz penggunaan kata ganti? Maksudnya saya asal Kelantan. Kalau penggunaan kata ganti, kalau saya dipanggil sebagai kawe, kalau awak dipanggil sebagai demo, bagaimana pula dengan dialek Perak ini? Dalam dialek Perak, kalau nak kata ganti nama saya tu, kita guna teman. Oh, teman. Contoh ayat? Teman nak ke pasar. Kalau anda, kamu, kita orang guna Mika. Mika. Contoh ayat ni macam, Mika nak ke mana tu? Oh. Bagaimana pula ada vokal dan konsonant? Kalau dialek Kelantan, banyak perkataan itu diakhir dengan bunyi I. Sebagai contoh, makan menjadi makan, kalau diam menjadi dia. Bagaimana pula dengan dialek Perak ini? Perak ada beberapa bunyi vokal yang kita boleh
analisis lah dekat kunci perkataan tu. Kalau macam ikut kawasan juga. Oh, itu kawasan. Macam saya kawasan Kuala Kangsar, biasanya hujung perkataan tu akan mirip bunyi O. Contoh macam perkataan air, kami akan sebut ayo. Oh, ayo. Wah, agak unik ya dialek ini. Baiklah, persoalan saya, adakah Aziz pernah menyertai aktiviti kebahasaan iaitu pantun? Tampaknya belum berpeluang lagi lah untuk menyertai. Oh, belum. Jika adanya peluang di IPG, adakah Aziz akan mengambil peluang itu? Suka untuk saya menyertai perkataan dengan pantun macam untuk ambil pengalaman lah. Jadi baiklah, bolehkah Aziz berbantu sedikit menggunakan dialek Aziz? Semestinya boleh. Singgah bermalam rumah Pak Uda, masak nasi sayur pula. Nyo papa, asal dia, asalkan senang di dalam. Baik juga ya perkataan yang tidak pernah saya dengar. Bolehkah saya tahu erti ataupun maksud perkataan-perkataan tersebut? Ya, boleh, silakan. Apakah yang dimasukkan dengan perkataan rumah dalam bahasa Batu? Rumah ni, sudah rumah. Rumah. Kalau sayur, Sayur yang baris kedua tu maksudnya sayur. sayur. Sayuran. Kalau bio, Bio ni dalam bahasa standard dia. biarkan. Kalau papa, Papa ni maksudnya miskin. miskin. Kalau aset, Asal. asal. Bolehkah Aziz sambung pada rangkap yang kedua? Tujuan dari kerangka botol dapat sebiji doyan dah. Disangkakan ayo dalam ke jatuh ke jatuh di atas pasal. Apakah yang dimasukkan dengan perkataan tojon dalam bahasa Batu? Tujuan ni maksudnya terjun. Terjun. Kalau botol, Botol ni pula kawasan Perak, kawasan Perak, botol Perak. oh, nama kawasan lah. Kawasan. Kalau doyan, Doyan ni nama buah durian. kalau mangkok, Mangkok ni kita boleh juga sebut sebagai buah yang sudah matang. buah yang sudah matang. Kalau ayo, Air ni seperti tadi yang saya uraikan, air. air. Kalau terjompak, Terjombak ni boleh juga dalam bahasa standard dia jatuh ke sumber atau tersempak. sembang. Kalau di atas, saya cuba di atas, betul tak? Dia. Kalau pasir, Pasir. pasir. Setakat itu sajalah temu buat saya bersama Aziz pada pagi ini. Sudah banyak ilmu yang Aziz kongsikan bersama saya dan penonton-penonton di luar sana. Saya rasa masa pun sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Aziz Ashikin sebab sudi meluangkan masa untuk saya memenuhi tugasan dua ini. Sama-sama. Apa itu kata dasar? Kata dasar merujuk kepada bentuk asas sesuatu kata yang belum menerima sebarang imbuhan, sama ada awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Kata dasar ini menjadi bentuk dasar kepada pembentukan kata lain apabila imbuhan ditambah. Ayo kita lihat kata dasar yang terdapat di dalam teks. Yang pertama, tahu. Yang kedua, pilih. Yang ketiga, tugas. Yang keempat, suka. Yang kelima, dapat. Yang keenam, bentuk. Yang ketujuh, dalam. Dan terakhir sekali, guna. Seterusnya, ayo pula kita lihat kata terbitan. Apa kata terbitan? Kata terbitan ialah kata yang terbentuk daripada kata dasar yang telah mengalami proses penambahan imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Proses ini menghasilkan kata yang membawa makna baru atau memberikan penekanan tertentu kepada kata dasar tersebut. Ayo kita analisis kata terbitan yang terdapat di dalam teks temu bual saya. Yang pertama adalah perkataan membezakan. Yang kedua, merujuk. Yang ketiga, mempunyai. Yang keempat, terangkan. Yang kelima, mengkaji. Yang keenam adalah meneruskan. Yang ketujuh adalah bersama. Dan terakhir sekali adalah melengkapkan. Ayo pula kita lihat kepada kata pinjaman. Apa maksud kata pinjaman? Kata pinjaman merujuk kepada kata yang diambil dari bahasa lain dan dimasukkan ke dalam suatu bahasa
sama ada dengan perubahan ejaan dan sebutan atau tanpa perubahan. Proses ini berlaku apabila sesebuah bahasa menyerap perkataan dari bahasa lain untuk memenuhi keperluan perbendaharaan kata atau untuk menggambarkan konsep baru yang tidak terdapat dalam bahasa asal. Jom kita analisis kata pinjaman yang terdapat dalam teks temubual saya. Yang pertama, kata pinjaman iaitu ilmu dalam bahasa Arab. Yang kedua, cukup. Yang ketiga, bandar. Yang keempat, analisis. Yang kelima, selamat. Yang keenam, institut. Yang ketujuh, guru. Yang terakhir sekali, yang ke-8 adalah erti. Seterusnya, kita lihat pula kepada pengujaran dan penyukuan dalam sebutan baku. Apakah yang dimaksudkan dengan rumah? Bahasa bakunya adalah rumah. Penyukuan bagi rumah adalah rumah. Seterusnya, yang kedua adalah sayur yang membawa masuk kepada sayur. Bagaimana kita nak penyukuan sayur adalah S-A-Y-U-R, sayur. Yang ketiga adalah tojon yang bermaksud terjun. Bagaimana kita nak penyukuan perkataan ini adalah terjun. Yang keempat adalah pape yang bermaksud miskin. Bagaimana penyukuan perkataan ini? M-I-S, miss. K-I-N, kin, miskin. Seterusnya, doyan. Apa maksud doyan? Doyan adalah membawa masuk durian. Penyukuan adalah du-ri-an. Seterusnya, ayo yang membawa masuk air. Penyukuan adalah a-e. Seterusnya, pasyo yang bermaksud pasir. Penyukuan adalah macam mana? P-A-P S-I-R, pasir. Yang terakhir sekali adalah tersembam. Bahasa Perak yang membawa masuk tersembam. Bagaimana kita nak penyukuan perkataan ini adalah tersembam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang dialek Negeri Sembilan. Sekarang kita akan lihat kepada biodata diri saya sendiri. Okey, nama saya Jad Muhammad Anaki bin Abdul Razak. Saya berasal dari Kelantan dan saya kelas saya ialah Bahasa Melayu A dan tahun saya ialah tahun 1 semester 1. Sekarang kita lihat kepada biodata responden yang saya telah temubual. Okey, nama beliau ialah Muhammad Amzan Umar bin Mahmud. Beliau berasal dari Negeri Sembilan. Beliau merupakan kelas pendidikan jasmani. Beliau juga turut merupakan tahun 1 semester 1. Okey, sekarang kita lihat sedikit pengenalan tentang Negeri Sembilan ni. Okey, dikatakan bahawasanya Negeri Sembilan ni mempunyai penduduk yang berbilang kaum yang melebihi 1 juta orang. Orang Melayu merupakan kaum majoriti yang mewakili sebanyak 61.5% daripada keseluruhan penduduk. Seterusnya, masyarakat Cina iaitu mewakili sebanyak 22.9%, masyarakat India pula 15.1%, manakala kaum lain mewakili 0.5%. Negeri Sembilan mempunyai keunikan tersendiri yang kaya dengan adat budaya. Umum mengetahui keunikan masyarakat Negeri Sembilan terletak pada adat pepatih yang diamalkan sejak berzaman dan diperuntukkan secara lisan dari satu generasi ke satu generasi. Tampuk pemerintahan kerajaan Negeri Sembilan diterajui oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sistem pemerintahan di Negeri Sembilan dibentuk mengikut adat pepatih. Pada abad ke-18, orang Minangkabau berhijrah dari Sumatera ke Negeri Sembilan bersama dengan saudara mara masing-masing. Mereka hidup secara berkumpulan mengikut hubungan kekeluargaan. Perkataan Negeri Sembilan bermaksud 9 buah negeri.
tetapi telah dipersetujui bahawa gelaran nama ini tidak pernah mengandungi 9 buah daerah yang khas. Okey, seperti mana yang kita dapat lihat bahawasanya ini merupakan bukti di mana saya menemubual seorang penuntut di Institut Pendidikan Guru Kampung Perlis yang bernama Hamzah. Okey, sekarang kita akan lihat kepada video temubual antara saya dengan Hamzah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Jad Muhammad Anaki bin Abdul Razak. Okey, pada hari ini saya akan menemubual seorang mahasiswa yang menuntut di Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis yang bernama Hamzah bagi melengkapkan tugasan 2 bagi subjek fonetik, iaitu analisis dialek di negeri Malaysia. Okey, sekarang saya mempersilakan Hamzah untuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Hamzah. Saya Okey, sekarang Hamzah, sila ceritakan sedikit tentang diri anda. nama saya Muhammad Hamzah bin Mahmud. Okey. Saya berasal dari Tampin Negeri Sembilan. Okey. Saya sekarang sedang belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Itu saja. Okey. Hamzah duduk kat Tampin. Ya betul. Kat bandar ke luar bandar? Okey, Tampin tu berada di dalam bandar. Dalam bandar. Dalam sana. Okey. Okey, hari ni kita nak cakap pasal dialek Negeri Sembilan. Betul? Betul? Okey. Okey Hamzah, boleh Hamzah ceritakan sedikit tentang negeri Hamzah, iaitu Negeri Sembilan? Okey, dulunya Negeri Sembilan ni dia terdiri daripada 9 daerah. Okey, jadi disebabkan oleh itulah dapatnya nama Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tapi sekarang Negeri Sembilan hanya tinggal 7 daerah saja. 2 tu pergi mana? 2 tu dia dah campur-campur. Lihat Hamzah senaraikan 7 buah. Okey, kita ada Tampin, Kuala Pilah, Jempol, Jelebu, Seremban, Rembau dan yang terakhir ialah Port Issa. Port Issa. Okey. Sekarang nak tanya Hamzah, boleh Hamzah ceritakan sedikit tentang dialek Negeri Sembilan ni macam mana? Okey, dialek Negeri Sembilan ni kebiasaannya pada permulaan perkataan tu kita ubah kepada huruf O. Okey, contohnya terang. Okey, perkataan terang. Terang Jadi torang. Torang. Bukan Torang. TE jadi TO. TO. Torang. Torang. Itu adalah salah satu contoh. Okey. Okey, Hamzah. Hamzah tahu tak sajak? Tentang sajak? Sajak, saya tahu tentang sajak dan saya mempunyai beberapa pengalaman lah. Saya pernah menyertai pertandingan di sekolah menengah dan sekolah menengah. Boleh tak ceritakan sedikit pengalaman tu? Okey, semasa sekolah menengah saya pernah menyertai pertandingan sajak dan saya mendapat tempat ketiga. Ui, mantap. Sajak bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Tapi saya dah lama tinggalkan sajak ni, jadi jikalau Zat nak saya akan baca sajak, saya mungkin agak kekok sikit. Tak apa. Ya, Hamzah boleh cuba. Okey, saya ada sajak untuk Hamzah bacakan. Cuma dalam logat Nagori. Bawa Nagori. Lagi Boleh? Boleh. Boleh sangat. Ya, Hamzah tolong sampaikan sajak tu dengan sepenuh hati. Ada 1000 matahari di ujung Nagori kami, dan pilih satu dan baca keesaan Tuhan. Tanah air dan seperti padang bola, seperti lukisan sejarah yang tergantung di dinding. Ada banyak bingkai dan gambar politik. Ada orang tua dan body sayup dalam gambar lama yang suram. Dengan bokeh nyawaku dan tanda sebahagian hukuman sejarah. Kemerdekaan adalah kisaran jantung dan lukisan rakyat. Dan pilih satu dan pilih darah. Dari warna yang paling sogar, ada 1000 matahari di langit Nagori dan pilih yang paling terang
dan pilih untuk mengingati bapa dan ketika korang pembangunan dan tembakan muslihat merebak sampai ke dusun dan akan turun perlahan-lahan ketika pemain silap mata itu melopehkan ribuan mobati. Ketika tukang sihir dan para badut berkeliaran di atas panggung dan pilih kopi pahit yang murah sebagai baju saudara. Kemerdekaan adalah sajak-sajak yang tak bermakna, yang sangat-sangat nak tulis kembali. Itu saja. Bagus. Terima kasih Hamzah. Sajak yang Hamzah sampaikan ni merusuk dalam hati saya. Maafkan saya dah lama tinggal. Tapi masih bagus. Ada kesilapan sikit. Tak apa. Belajar. Okay, saya sudah mendengar Hamzah mendeklamasikan sajak. Tetapi Hamzah, saya ada beberapa perkataan yang saya kurang faham. Jadi boleh tak saya nak Hamzah terangkan maksud perkataan tu dalam bahasa Melayu baku? Ya, boleh. Apa tu perkataan apa? Okey. Perkataan pertama, seribu. Okay, so ibu ni menunjukkan maksudnya adalah seribu. Seribu dalam bahasa Melayu. Seperti apa yang saya jelaskan tadi lah. Di mana perkataan depan seribu bukan tadi seribu. Okey. So maksudnya seribu. Perkataan kedua, dan. Dan itu apa lah? Dan tu adalah menunjukkan kepada saya. Saya. Contohnya dan. Saya. Contohnya Jack bahasakan diri Jack adalah dan. Saya. Okey. Okay, bagi kita sikit lah. Sejarah. Sejarah tu adalah sejarah. Perkataan keempat ialah berdiri. Berdiri. Okey, perkataan ni memang susah pun. Susah ni. Berdiri. Okey, berdiri tu ialah berdiri. 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 Ya, ada lagi yang perkataan terakhir ni Hamzah. Tulis. Sebab tak ada O ni U. Okey, itu bukan toleh. Bukan toleh. Itu adalah tulis. Menulis. Menulis. Okey, saya rasa sampai dekat sini saja. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Okay, baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sekarang kita lihat kepada teks temu bual yang saya telah sediakan. Okey, pada slide yang pertama kita dapat lihat bahawasanya saya menerangkan tujuan dan objektif saya mengadakan temu bual bersama Hamzah, iaitu bagi melengkapkan tugasan 2 bagi subjek fonetik dan fonologi. Bagi slide kedua ini, di mana responden ataupun Hamzah telah menceritakan sedikit tentang latar belakang beliau, di mana beliau mengatakan beliau tinggal di Tamping Negeri Sembilan dan merupakan seorang yang duduk di dalam bandar. Pada slide yang ketiga, kita dapat lihat bahawasanya saya telah bertanya sedikit tentang negeri beliau, iaitu Negeri Sembilan, dan Hamzah telah berjaya menjawab soalan itu dengan sungguh cemerlang. Okey, pada slide yang keempat, saya telah bertanya tentang dialek Negeri Sembilan ini kepada Hamzah, dan juga saya juga telah bertanya tentang sajak kepada Hamzah, dan Hamzah sendiri telah mempunyai pengalaman dalam bersajak. Pada slide yang kelima, saya telah meminta Hamzah untuk menceritakan sedikit pengalaman beliau dalam bersajak, dan beliau
Boleh dikatakan seorang yang mahir dalam bahasa sajak kerana telah berjaya memperoleh tempat yang ketiga dalam sajak bahasa Melayu di sekolah menengah. Dan saya telah meminta Hamzah untuk mendeklamasikan sajak yang diberi. Tapi dalam beliau perlu mendeklamasikan sajak dalam dialek negeri beliau. Okey, sekarang saya akan cuba untuk mendeklamasikan sajak dalam bentuk dalam dialek negeri Sembilan. Okey, saya akan cuba. Ada 1000 matahari di hujung Noroiden, dan pilih satu dan baca keesaan Tuhan tanah Aiden, seperti padang bola, seperti lukisan sejarah yang tergantung di dinding. Ada banyak bingkai dan gambar politik. Ada orang tua yang berdiri sayup dalam gambar lama yang suram. Dengan bokeh nyawaku dia tanda sebahagian hukuman sejarah. Kemerdekaan adalah kisaran jantung dan lukisan rakyat. Dan pilih satu, dan pilih darah dari warna yang paling cerah. Ada 1000 matahari di langit negeri, dan pilih yang paling terang, dan pilih untuk mengingati bapa dan ketika perang pembangunan dan tembakan muslihat merebak sampai ke dusun, dan akan turun perlahan-lahan ketika pemain silat mata itu melepaskan ribuan merpati, ketika tukang sihir dan para badut berkeliaran di atas panggung, dan pilih kopi pahit yang murah sebagai baju sejarah. Kemerdekaan adalah sajak-sajak yang tak bermakna, yang sangat-sangat nak tulis kembali. Okey, pada slide yang seterusnya, kita dapat lihat bahawasanya saya telah mendengar Hamzah mendeklamasikan sajak, dan saya ada sedikit perkataan yang kurang faham dan meminta Hamzah untuk menerangkan dalam bahasa Melayu baku. Okey, pada teks temubual yang pada slide yang terakhir, di sini menunjukkan bahawasanya perkataan yang saya tak faham dan saya tanya kepada Hamzah, dan Hamzah terangkan maksud perkataan tersebut dalam bahasa Melayu baku. Okey, sekarang kita akan lihat kepada 8 kata. Okey, bagi kata dasar, yang pertama, satu. Yang kedua, warna. Yang ketiga, ada. Yang keempat, orang. Yang kelima, tanda. Yang keenam, terang. Yang ketujuh, silap. Yang kelapan, murah. Bagi kata terbitan pula, yang pertama, 1000. Yang kedua, lukisan. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, bermakna. Yang kelima, tembakan. Yang keenam, kemerdekaan. Yang ketujuh, ditulis. Yang kelapan, pemain. Okey, bagi kata pinjaman pula, yang pertama, institut. Yang kedua, politik. Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, subjek. Yang kelima, dialek. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, kampus. Yang kelapan, yang terakhir, guru. Okey, sekarang kita akan lihat kepada beberapa perkataan untuk kita sebutkan dalam bahasa baku. Okey, perkataan yang pertama iaitu 1000 dalam dialek negeri Sembilan. Ia disebut sebagai 1000. Okey, dalam bahasa baku
ia diartikan sebagai 1000. Dalam penyukuan kita sebut sebagai 1000. 1000. Okey. Seterusnya kita lihat kepada perkataan yang kedua, iaitu dan. Dan dalam loghat Negeri Sembilan dipanggil dan. Dan manakala dalam bahasa baku diartikan sebagai saya. Saya. Okey, dalam penyukuan disebut sebagai saya. 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 Okey. Kita lihat kepada perkataan yang ketiga, iaitu sojarah. Sojarah. Dalam dialek Negeri Sembilan dipanggil sojarah, dan bila diartikan dalam bahasa baku iaitu sejarah. Sejarah. Dan kita lihat kepada penyukuannya, iaitu sejarah. Sejarah. Okey, perkataan keempat pula, berdiri. Berdiri. Okey, dalam dialek Negeri Sembilan dipanggil sebagai berdiri, manakala dalam bahasa baku diartikan sebagai berdiri. Berdiri. Okey, sekarang kita lihat kepada penyukuannya, itu seperti berdiri. Berdiri. Okey, lihat kepada perkataan yang terakhir, iaitu tulis. Tulis. Dalam dialek Negeri Sembilan dipanggil sebagai tulis. Dan manakala dalam bahasa baku diartikan sebagai tulis. Tulis. Okey, dalam penyukuan ni kita sebut macam ni, tulis. Tulis. Okey, setakat itu saja dalam penyukuan dalam bahasa baku. Setakat ini pembentangan daripada saya. Sekarang kita akan sambung pembentangan ini melalui Nabil. Okey, Nabil akan sambung pembentangan ini bagi dialek Kedah. Melati kuntum, tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, bilanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama diberi Wan Afzal Nabil bin Wan Zulkifli. Saya dari kelas Bahasa Melayu A. Jadi, pada kali ini, saya telah ditugaskan untuk menyiapkan tugasan, iaitu tentang menganalisis dan mengkaji dialek ataupun logat Kedah. Jom hampa semua kita belajar sama-sama. Terlebih dahulu, mari saya ceritakan tentang biodata responden yang telah saya menemu bual. Nama dia ialah Muhammad Daniel Eman bin Hamsyah. Dia berumur 21 tahun dan tinggal di Sungai Petani Kedah. Dan dia juga masih lagi belajar. Jadi ini ialah hasil temu bual yang telah saya pindahkan ke dalam bentuk teks. Jadi ini pula ialah bukti temu bual yang telah saya jalankan. Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Naik gapai terbang, turun kepala batai, makan tok sah bimbang, kami banyak berat.
Anak bermain si layang-layang, main sampai larutlah malam. Jawablah salam kasih dan sayang. Salam kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat saudara. Apa khabar saudara? Adakah sihat saja? Waalaikumsalam. Sihat semuanya. Okey. Bolehkah saudara ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang saudara seperti nama penuh, umur, tempat tinggal dan pekerjaan atau sekarang masih lagi belajar? Okey, baiklah. Nama diberi Muhammad Daniel Iman bin Hamsyah. Berumur 21 tahun. Tempat tinggal di Sungai Petani Kedah. Dan saya juga masih belajar lagi. Okey, baiklah. Jadi, bolehkah Iman kongsikan sedikit tentang keluarga seperti bilangan ahli keluarga dan pekerjaan ibu bapa? Okey, untuk bilangan ahli keluarga saya ada 3 orang ahli keluarga. Pekerjaan ibu bapa saya dua-duanya adalah seorang guru. Jadi, sebagaimana Iman telah perkenalkan diri tadi, Iman tinggal di Sungai Petani Kedah kan? Ya. Jadi, saya nak tanya berkenaan dengan dialek Kedah ni. Adakah terdapat perbezaan dalam sebutan atau penggunaan istilah dalam dialek Kedah ni antara kawasan berdekatan atau kumpulan umur yang berbeza? Okey, kalau macam untuk dialek ni, dia kebanyakan dia mesti akan berbeza lah dengan apa yang kita sebut selalu lah. Contoh kalau macam kumpulan umur pun, dari kecil ke besar pun, dia macam kita macam dilatih untuk bercakap secara dialek. Kalau macam ibu bapa kita ni ajar kita berkenaan dialek tu kan. Sebab untuk mudah berkomunikasi. Kalau macam untuk bahasa Melayu standard, kemungkinan mungkin kita tak akan faham. Kalau macam kita nak berkomunikasi dengan orang lain. Betul. Sebab persekitaran kampung kita tu semuanya bercakap dalam dialek tu. Ya. Kalau kita duduk dalam luar bandar dengan bandar pun, kita akan dapat ketahui perbezaan dia sendiri. Okey, faham. Sejauh manakah Iman menggunakan dialek ini dalam kehidupan harian? Adakah ia digunakan dalam komunikasi di rumah atau di tempat luar? Okey, kalau untuk macam dialek Kedah ni, saya macam setara lah, macam seimbang. Kalau macam dekat rumah ni, dia macam tak adalah penggunaan sepenuhnya dialek Kedah tu. Kalau macam kat luar, kita macam kena seimbang. Sebab kadang-kadang kita akan berjumpa dengan orang lain, dialek yang lain. Kemungkinan dia orang takkan faham dialek Kedah tu. Sebab kebanyakannya dialek Kedah ni dia lebih pekat daripada dialek-dialek yang lain. Seterusnya, adakah Iman melihat perubahan dalam penggunaan dialek ini, iaitu dialek Kedah, terutamanya di dalam kalangan generasi muda? Adakah mereka masih menggunakan dialek ini atau lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu yang standard? Okey, kalau bagi pendapat saya lah, sejujurnya kalau golongan generasi muda ni, dia lebih cenderung untuk menggunakan dialek. Sebab apa? Sebab kalau menggunakan dialek, dia orang lagi senang untuk berkomunikasi lah, berbanding kalau menggunakan bahasa Melayu standard. Jadi mereka lebih selesa lah menggunakan dialek semasa bercakap berbanding dengan bahasa Melayu standard. Ya, betul. Okey, faham. Jadi sebenarnya ada tujuan saya menemu buala Iman ni ialah bagi melengkapkan tugasan fonetik dan fonologi saya, serta saya dapat ilmu barulah mengenai dialek Kedah ini selepas saya menemu buala Iman ni. Jadi sekarang tugasan saya ialah untuk menganalisis dan juga mengkaji dialek atau logat Kedah ni. Baiklah. Boleh. Seperti yang saya katakan sebelum ini, di sini saya telah sertakan pantun, tetapi pantun ni tidaklah menepati peraturan tata bahasa yang sebenar kerana ia menggunakan bahasa Melayu dalam logat Kedah.
Bukan bahasa Melayu standard yang betul. Okay, boleh? Eman boleh tengok dulu pantun yang mengandungi sebanyak 3 rangkap. Kemudian saya akan tanyalah perkataan-perkataan yang saya tidak faham. Jadi Eman boleh tengok dahulu dan boleh baca. Rangkap 1. Pantun logat Kedah. Tepi bendang patin belaga, awat hang pi tinggal negeri. Dulu mai singgah sembang sama, lani sunyi tak ada seri. Dalam rangkap pantun ni banyak perkataan yang saya tidak faham ni. Contohnya seperti awat. Apa maksud awat? So awat tu macam kenapa? Oh, kenapa? Kalau hang, Kalau hang tu macam kamu. kamu. Pi. Pi tu maksudnya pergi. Oh, pergi. Kalau tinggal itu tinggal kan? Ya. Oh, okey. Kalau perkataan lani. Kalau ni maksudnya sekarang. Oh, sekarang. Oh, okey. Satu lagi. Kalau tak ada. Maksudnya tiada. Oh, tiada, tak ada. Okey, faham. Okey, jadi rangkap kedua. Kedua, pi ke hulu, pi ke hilir, singgah sat, Kuala Kedah. Kalau hang tak mau fakir, jangan balok liat, nak sedekah. Oh. Okey. Jadi saya nak tanya perkataan ni. Apa maksud pi? Pi tu maksudnya pergi. Oh, pergi. Oh. Okey, lupa dah ni ada dalam rangkap pertama. Kalau sat, Kalau sat tu macam sekejap. oh, sekejap. Kalau tak mau, Tak mau tu macam tidak mahu lah. tidak mahu. Okey. Ni apa maksud balok liat? Balok liat tu macam pemalas nak mampu ya. Oh, malas yang sangat lah. Ya. Okey, faham. Okey, jadi rangkap yang terakhir. Kat terakhir. Pucuk janggui, pucuk ubi, buat kerabu, berbuka puasa. Bakar pula ikan keli, cicah cabai pedas tak sangka. Okey. Jadi saya nak tanya kerabu. Kerabu tu maksudnya kerabu. Oh, kerabu. Ya. Dia kerabu. Kalau bakar, kata bakar. Bakar tu maksudnya bakar. Bakar. Oh, kiri tukar pada Q dah je. Ya. Kalau perkataan pedas. Pedas maksudnya pedas. Pedas. Kalau tak sangga, Sangga tu macam kalau ikut kan ni kat rangkapan tu ni, saya dia macam pedas sangat lah. Oh, pedas sangat. Ya. Oh, cuba. Kalau cabai ni biasa teka. Cabai ni cili kan? Betul. Okey, kira dia cicah cili pedas sangat. Pedas Ya. sangat. Okey, faham. Jadi itu sahaja. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam temu bual kali ini. Banyak perkataan yang saya tidak tahu sini, saya tahu dalam logat ni. Jadi terima kasih. Sama. Saya telah memilih pantun sebagai aktiviti kebahasaan. Pada tugasan kali ini, saya telah menganalisis tentang pantun yang dalam logat Kedah ini ke dalam bahasa baku. Mari saya terangkan. Rangkap pertama. Tepi bendang patin belaga, awat hang pi tinggal negeri. Dulu mai singgah sama, lani sunyi tak ada seri. Jadi pada rangkap pertama ini, pantun ini bermaksud tepi bendang patin belaga. Kenapa kamu pergi tinggal negeri? Dulu datang singgah sembang sama, sekarang sunyi tiada seri. Jadi jom kita pergi kepada rangkap yang kedua pula. Pi ke hulu, pi ke hilir, singgah sat Kuala Kedah. Kalau hang tak mau fakir, jangan balak liat nak sedekah. Jadi pantun ini bermaksud dalam bahasa baku, pergi ke hulu, pergi ke hilir, singgah sekejap Kuala Kedah. Kalau kamu tidak mahu fakir,
jangan pemalas nak sedekah. Okey, jom kita pergi kepada rangkap pantun yang terakhir. Pucuk janggut, pucuk ubi, buat kerabu, berbuka puasa. Bakar pula ikan keli, cicah cabai, pedas tak sangka. Jadi, pantun rangkap terakhir pula ini bermaksud pucuk janggus, pucuk ubi, buat kerabu, berbuka puasa. Bakar pula ikan keli, cicah cili, pedas tidak terhingga. Seterusnya kita pergi pula kepada 8 kata dasar, kata terbitan dan kata pinjaman. Perkataan-perkataan ini telah saya ambil daripada teks temu bual yang telah saya jalankan sebelum ini. Kata dasar. Kata dasar ini ialah kata yang asal yang tidak diolah atau ditambah dengan imbuhan seperti imbuhan awalan, apitan atau akhiran. Jadi kata dasar yang pertama iaitu tinggal. Yang kedua, umur. Yang ketiga, luar. Yang keempat pula, faham. Yang kelima, dalam. Yang keenam, lebih. Yang ketujuh, jadi. Dan yang ke-8, boleh. Okey, seterusnya kata terbitan. Kata terbitan ini ialah proses, bentuk proses yang telah ditambah dengan imbuhan seperti imbuhan awalan, apitan atau akhiran. Perkataan yang pertama iaitu bermain. Perkataan bermain telah menerima imbuhan ber. Jadi perkataan bermain iaitu imbuhan awalan. Perkataan yang kedua pula iaitu pekerjaan. Pekerjaan adalah imbuhan apitan dan telah menerima imbuhan pe dan an. Perkataan yang ketiga pula iaitu sebagaimana. Perkataan yang keempat pula penggunaan. Penggunaan telah menerima kata imbuhan peng dan juga an. Jadi penggunaan iaitu imbuhan apitan. Yang kelima pula kemungkinan. Juga perkataan yang berimbuhan apitan iaitu telah menerima imbuhan ke dan juga an. Yang keenam pula menggunakan. Menggunakan juga ialah perkataan berimbuhan apitan yang telah menerima imbuhan men dan juga kan. Perkataan yang ketujuh pula melengkapkan. Melengkapkan juga merupakan imbuhan apitan yang telah menerima imbuhan me dan juga kan. Perkataan kata terbitan yang terakhir iaitu tugasan. Tugasan ialah kata imbuhan akhiran yang telah menerima imbuhan an. Seterusnya kita pergi pula kepada kata pinjaman. Kata pinjaman ini ialah perkataan yang dipinjam dari bahasa lain dan ditambah ke dalam bahasanya. Jadi perkataan yang pertama yang saya ambil daripada teks iaitu salam. Perkataan salam ialah berasal dari perkataan Arab, bahasa Arab. Yang kedua pula Islam. Perkataan Islam juga berasal daripada bahasa Arab. Perkataan yang ketiga selamat. Perkataan selamat juga berasal daripada bahasa Arab. Yang keempat pula guru. Guru berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit. Yang kelima pula iaitu dialek. Dialek ini berasal daripada bahasa Inggeris. Yang keenam ialah komunikasi. Komunikasi pula berasal daripada bahasa Latin. Yang ketujuh pula perkataan ilmu. Ilmu juga berasal daripada perkataan bahasa Arab. Dan yang terakhir analisis. Analisis berasal daripada bahasa Yunani. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada pengujaran dan penyukuan dalam sebutan baku. Perkataan yang pertama, saya telah memilih perkataan awat. Perkataan awat, jika ditukar kepada bahasa baku, iaitu bermaksud kenapa. Penyukuannya pula ialah dibaca kenapa. Lagi sekali,
kenapa. Okey, perkataan yang kedua pula, hang. Dalam bahasa bakunya pula bermaksud kamu. Jadi, dalam pengukuhan kata, ia dibaca kamu. Kamu. Yang seterusnya, perkataan pi. Pi bermaksud dalam bahasa baku, pergi. Dalam pengukuhan katanya pula, pergi. Pergi. Perkataan seterusnya, lani. Perkataan lani ini bermaksud dalam bahasa baku, sekarang. Kalau dalam pengukuhan katanya pula, dibaca sekarang. Sekarang. Seterusnya, perkataan sat. Sat ini bermaksud sekejap. Dan dalam pengukuhan katanya pula, kita baca sekejap. Sekejap. Okey, perkataan seterusnya pula ialah balok liat. Balok liat ini bermaksud pemalas dalam bahasa baku. Jika dalam pengukuhan katanya pula, pemalas. Pemalas. Seterusnya, perkataan bakar. Bakar ini bermaksud dalam bahasa baku, iaitu bakar. Dalam pengukuhannya katanya pula, bakar. Bakar. Perkataan seterusnya pula iaitu perkataan yang ke-8, iaitu pedah. Pedah ini bermaksud dalam bahasa baku pedas. Jika dalam pengukuhan katanya pula pedas. Pedas. Perkataan yang kedua terakhir pula iaitu kerabu. Kerabu jika dalam bahasa baku ialah bermaksud kerabu. Dalam pengukuhan kata pula dibaca kerabu. Dan perkataan yang terakhir yang saya pilih iaitu tak sangga. Tak sangga ini jika dalam bahasa bakunya bermaksud tidak terhingga. Dalam pengukuhan katanya pula dibaca tidak terhingga. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada kali ini mengenai menganalisis dan mengkaji tentang dialek atau logat Kedah ini. Saya tutup dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.